Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Uh, yang saya muliakan, uh, Rustia Cik Wani, uh, penceramah yang tak asing lagi pada petang ini, Dr. Haji Mustafa bin Abdul Majid. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para guru, para pendidik yang ada di luar sana. Apapun, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat hadir ke dalam sesi kita pada petang ini, sesi kedua untuk kohort 1. Walaupun kita kata ada peserta yang pasif ataupun peserta yang aktif, iaitu khusus kepada yang akan mengikuti program pentauliahan, ya. Namun dari masa ke semasa, ya, di luar daripada uh, Zoom ini, ramai juga yang bertanya kepada saya, kalangan guru, ya, yang ingin masuk, yang ingin menyertai. Jadi saya pun ada bagi link dan juga link portal kita, ya, untuk mereka melihat, ya, apa sebenarnya instructional, ya. Jadi dalam suasana yang kita kata ni bulan puasa, kita pun mungkin ada rasa keletihan, ya, kepada cikgu-cikgu yang baru saja selesai tugas di sekolah, ya, di bilik darjah. Sambung pula petang ini dengan Zoom ini, sesi perkongsian ini. Begitu juga dengan pegawai-pegawai ataupun staf pendidikan di PPD ataupun di kolej-kolej swasta yang mengikuti sama ada secara pasif ataupun yang mengikuti sesi untuk tujuan pentauliahan, ya. Jadi sebelum kita mula, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada semua. Saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan telah pun, ya, memulakan exploration, ya, di dalam portal kita, ya, dan bertanya soalan ataupun melihat bahan-bahan yang ada di dalam portal itu untuk difahami, ya. Dan saya serta barisan Rustia sangat menggalakkanlah tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya, ya, untuk mendapatkan kefahaman yang lebih lanjut, ya. Jadi semasa sesi ini juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan digalakkan, ya, kalau tak boleh secara direct, ya, soalan itu, tapi boleh juga ditulis di dalam ruang chatting itu, ya. Jadi banyak saluran yang kita boleh gunakan untuk kita bertanyakan soalan, ya. Sama ada kepada saya atau kepada Cik Wani ataupun kepada Dr. Haji Mustafa sendiri, ya. Baiklah, jadi saya juga bagi pihak apa ni Rustia BI CDL ini menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk apa ni mulalah, ya, maksud saya untuk tidak apa ni untuk tidak hadirlah, maksudnya kena hadirlah sepanjang masa, ya. Setiap sesi kita ada 11 pertemuan, jadi ikutinya dengan baik. Di samping kita melihat bahan-bahan yang ada di dalam portal itu, jadi ikuti sesi ini, ya, supaya maklumat-maklumat penting tu tidak tertinggal, ya. Walau bagaimanapun, ya, memang kita akan ada buat rakaman, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk rakaman itu, tetapi untuk bertanya dan sesi sebenar itu sebaiknya biar ada, ya, bersama-sama kita uh, pada sesi yang telah dijanjikan itu, ya. Uh, Okey, jadi ada suara saya boleh dengar, ya. Mana ada boleh dengar ke suara saya? Saya takut nanti tak jelas pula, ya. Uh, ada Boleh ada tuan jelas. jelas, ya, alhamdulillah. Okey. Oh, saya apa ni mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersedialah, ya, dengan slot ataupun sesi kedua pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya lah menjemput yang berbahagia Dr. Haji Mustafa, untuk tajuk yang kedua pada petang ini. Masih lagi rasanya dalam prinsip bimbingan itu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Dr. Haji Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat petang bagi rakan-rakan Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa
Terima kasih kepada penyelaras program Encik Zulkifli Mahyudin atas sesi kita pada petang ini. Terima kasih kepada Cik Wani yang tak kunjung letih membantu kita menyediakan kemudahan teknikal dan juga pautan Zoom. Sebenarnya hari ini, pada ketika ini ada 3 sesi selari yang sedang berlangsung bersama-sama dengan sesi kita, iaitu CDL Hands-on Session di KL dan juga CDL Hands-on Session IPG. Jadi nampaknya Dr. Hadi tak dapat bersama, mungkin dia sedang berada dalam sesi IPG. Saya nampak juga ada Dr. Nazar sebagai facilitator. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini, dan juga rakan-rakan, ada pegawai, ada guru, ya. Pak Puan Sheila, ada apa tu Dr. Finas, IAB kan, dan juga rakan-rakan yang telah bersama kita pada petang ini. Okay. Jadi saya akan meneruskan perkongsian pada petang ini. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak slide. Nampak Doktor. Okey, terima kasih. Ini sesi kita yang kedua, dan kandungan sesi pada petang ini saya buat agak ringkas, tapi masalah dia kandungan tu tak dapat diringkaskan, sebab ada perkara-perkara yang akan kita kongsikan. Saya cuba kongsikan dengan rakan-rakan semua. Cuma pada hari ini saya akan cuba untuk memberi fokus kepada peranan pembimbing instruksional. Pada minggu lepas kita banyak membincangkan tentang konsep ataupun prinsip partnership itu, konsep perkongsian yang sangat penting dalam model bimbingan instruksional yang kita laksanakan. Dan 3 soalan yang perlu ditanya untuk kita menjadi seorang pembimbing. Kita kena tanya, siapakah kita? Siapakah anda? Anda adalah seorang pembimbing instruksional. Jadi apa yang perlu saya lakukan sebagai seorang pembimbing instruksional, dan di manakah sepatutnya saya berperanan untuk menjalankan peranan sebagai pembimbing instruksional. Okey, itu soalan-soalan yang sangat asas dan penting untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan melihat secara lebih holistik tentang program ini. Dan perkara yang kedua yang akan saya berikan tumpuan pada petang ini ialah tentang toolkit yang akan kita gunakan sepanjang program. Toolkit ni banyak, tapi saya akan kongsikan ada 2 kategori toolkit. Yang pertama ialah toolkit yang berkaitan dengan pengenalan kepada program ini. Yang kedua, toolkit yang memberikan fokus kepada kitaran bimbingan yang akan kita bincangkan. Kitaran bimbingan ni pada sesi yang ketiga, insya-Allah pada minggu hadapan. Dan perkara yang ketiga ialah saya akan cuba untuk kongsikan senarai rujukan buku-buku yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghazamkan perkara-perkara penting yang berkaitan dengan program kita ini, bimbingan instruksional CDL. Senarai buku-buku dan juga resource yang saya yakin bermanfaat.
sebagaimana yang disentuh di awal tadi oleh Encik Zul, tentang apa tu kita punya LMS bagi program kita ini boleh dilayari pada pautan yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum pautan berkenaan, dan boleh untuk bahan sesi yang kedua saya dah buka semalam. Jadi mungkin kalau ada rakan-rakan yang melayari, mengemudi, navigate bahan berkenaan, mungkin sudah berjumpa dengan resource yang berkenaan, dan resource itu akan ditambah secara peringkat berterusan lah, maksudnya berterusan. Jadi digalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk sering melihat kalau ada bahan-bahan baru yang dikongsikan. Dan mungkin juga kalau ada bahan baru, kita akan maklumkan di bahagian dashboard dashboard LMS ini, supaya mudah di apalah, memberikan macam kita panggil pengumuman lah begitu ya. Dan dalam LMS tu saya baru masukkan satu forum, iaitu salam perkenalan. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan untuk dapat berkongsi sedikit tentang diri masing-masing, supaya nanti kita dapat berkenalan di antara satu sama lain. Begitu juga kalau dalam LMS tu ada akaun, dalam akaun tu kalau boleh dapat memuat naik gambar apalah, gambar yang kita kata gambar agak rasmi, supaya kita dapat lihat apa tu wajah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang berkaitan dengan LMS. Jadi kalau boleh, bila ada kesempatan nanti, bolehlah pergi ke forum. Dia berada dalam bahagian selamat datang itu, bahagian atas. Uh, dan forum ini boleh kita nantilah kita dapat berinteraksi secara atas talian. Dan kita punya hasrat pembelajaran kita pada hari ini berfokus kepada faktor-faktor yang penting dalam menjayakan program bimbingan instruksional. Saya katakan tadi, kita akan cuba kita belajar mengenali toolkit yang disediakan. Peranan toolkit itu ialah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menghazamkan beberapa konsep yang penting, dan dalam masa yang sama mungkin boleh dijadikan sebagai panduan semasa melaksanakan bimbingan secara praktikal di sekolah nanti. Kita pergi sekolah, kita boleh gunakan toolkit itu untuk membantu kita. Untuk bagaimanakah soalan-soalan yang boleh kita kemukakan, cadangan-cadangan soalan yang ada dalam toolkit itu boleh tuan-tuan dan puan-puan manfaatkan. Okay? Dan yang seterusnya ialah perkongsian, kita akan melihat resource dan juga bahan-bahan rujukan yang kebanyakannya dalam bentuk buku, buku-buku yang digunakan untuk kursus ini. Dan juga beberapa resource tambahan lah yang mungkin boleh dimanfaatkan. Itu di antara kita punya hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan kita pada petang ini. Toolkit itu kita nak terangkan awal ke kita terangkan kemudian, Zul? Toolkit ni? Kalau nak sepintas lalu pun boleh kot. Cuma nanti yang detail kemudian nanti. So sekarang ni boleh, mungkin kita boleh sebut sebagai satu gambaran lah, gambaran awal. Okay. Dia sebenarnya toolkit ini, terima kasih Encik Zul. Toolkit ini boleh dicapai dalam LMS tu saya dah masukkan. Cuma untuk dibaca lah. Dalam toolkit itu kita mempunyai beberapa kategori. Dia lebih kurang dalam 4 kategori yang akan
tuan-tuan dan puan-puan gunakan nantilah. Pertama ialah pengenalan. Macam sesi pertama, kedua, ini lebih berbentuk pengenalan. Jadi di situ nanti kita ada senarai, ada 9 toolkit yang mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat beberapa perkara yang berkaitan. Contohnya, kita ada borang pelan bimbingan. Kalau kita nak laksanakan bimbingan nanti ada diberikan contoh. Tapi nanti untuk bimbingan yang lebih proper, kita ada sediakan, kita panggil buku pelan bimbingan. Dia ada buku dia. Ya. Secara buku dalam bentuk soft copy lah. Buku dalam bentuk soft copy dah ada dah. Nanti kita kongsikan. Jadi senang nanti tuan-tuan boleh catatkan aktiviti-aktiviti yang berjalan semasa bimbingan bersama dengan guru di sekolah. Jadi semua maklumat itu tak bersepah nantilah kan. Dia tersusun dan lebih teratur. Nanti kita akan kongsikan. Sebab bimbingan akan berlaku apabila sudah tamat 16 sesi online kita ni nanti. Jadi ada masalah lagi itu. Okay. Kemudian kalau kita nak tengok, nak dapatkan idea sedikit tentang bagaimana senarai semak pra pencerapan. Sebelum kita melaksanakan pencerapan, dia ada istilah pencerapan kat situ kan. Pencerapan itu kita nanti ada pilihan. Nanti bila minggu depan bila kita bincang bagaimanakah kita ingin mengenal pasti situasi semasa, the current situations, current status. Jadi nanti ada beberapa pendekatan yang boleh kita gunakan untuk membantu guru-guru kita mengenal pasti matlamat yang nak dicapai dan sebagainya itu. Itu ada proses dia lah. Tapi dapatkan gambaran sedikit. Dalam pencerapan tu apa dia. Kemudian kita ada pelan pencerapan. Kita ada senarai ringkas tentang siapakah dia pembimbing instruksional. Kita menerangkan sedikit tentang ciri dan prinsip dan ciri bimbingan. Itu dalam bentuk beberapa poin-poin yang penting. Diterangkan sikit juga tentang prinsip perkongsian yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, yang 7 perkara itu. Persamaan pilihan suara, pilihan suara, dialog dan sebagainya itu ada dia punya senarai dan penerangan ringkas. Kemudian kita ada menerangkan sedikit jenis-jenis pendekatan bimbingan, seperti kita mempunyai pendekatan fasilitatif, ada pendekatan top down, dan juga pendekatan dialog. Kita ni menggunakan pendekatan dialogical approach. Dan ada sedikit maklumat tentang komunikasi. Komunikasi ini kita akan buat selepas pada sesi yang keempat. Lepas rehat lama, rehat hari raya Zul, baru kita sambung dengan komunikasi. Pada bulan Mei nanti, insyaAllah. Tapi boleh tengoklah bahan tu. Dan kita boleh baca buku masa ada. Sebab tu saya kongsikan buku-buku yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Bukan boleh lah kan, kita kata perlu baca lah. Baru nampak apa sikit. Perlu baca untuk mendapatkan pencerahan yang lebih mendalam. Istilah yang biasa digunakan oleh Dr. Jim Knight ialah deeper understanding. Untuk kita faham lebih mendalam. Dan yang ke-9 itu ialah toolkit berkaitan dengan bagaimana kita nak melihat impak terhadap pengajaran guru. Dia agak detail dalam itu. Perkara-perkara yang perlu diteliti. Diberikan toolkit ini lebih awal supaya nanti bila kita membincangkan tentang kitaran bimbingan dalam kepala kita, dalam pemikiran kita tu sudah ada idea apakah fokus kita nanti.
Sebab proses ni adalah proses yang iteratif, yang berterusan dan perlukan kepada banyak persediaan bagi pihak pembimbing. Ya. Dia berbeza sebab pembimbing dalam model ini dia boleh memberikan idea. Walaupun dia tidak membuat keputusan, dia boleh bersifat evokatif. Dia boleh advocate, mencadangkan idea-idea untuk difikirkan oleh guru, dan mereka guru kalau memikirkan perkara itu sesuai, dia boleh menerima. Itu yang kita katakan pendekatan dialog. Dialog ni maksudnya dua hala. Okay. Itu kategori yang pertama, toolkit. Kategori yang kedua ni agak lebih detail. Dia sudah mula toolkit ni digunakan untuk kita melihat bimbingan instruksional itu dalam konteks kitaran. Kita ada 3 peringkat kitaran ataupun 3 komponen kitaran. Okay. Tapi sebab tu dia punya kod tu kena lihat. A tu lebih kepada kenal pasti. Itu komponen yang pertama. B itu komponen yang kedua. C itu komponen yang ketiga. Sebab tu bila tengok toolkit tu, ini B. B ni ada kaitan dengan belajar. Komponen yang kedua. Tengok ini C. C ni adalah toolkit untuk meningkatkan. Yang ketiga kan. Komponen yang ketiga tu peringkat yang ketiga. Jadi contoh kalau A1 itu fokus bimbingan instruksional kepada the big four. Apakah dia the big four? Ini kita akan bincangkan lah. Lebih detail nanti. Sementara tu tuan-tuan dan puan-puan boleh meneliti dulu senarai siamak yang berkaitan dengan big four. Big four ini adalah perkara yang sangat asas yang diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ya. Kemudian bila masuk yang pada kitaran komponen yang pertama itu yang kita kata kenal pasti. Di situ nanti dalam mengenal pasti ini dia akan melibatkan penetapan matlamat menggunakan prinsip Peirce. Dalam toolkit itu nanti ada panduan dia. Okay? Kalau kita memilih untuk meminta guru merakamkan pengajaran mereka untuk kita melihat status di mana guru-guru itu berada dalam konteks pengajaran pembelajaran, kita boleh gunakan nanti toolkit meneliti video. Okey, ada video ni untuk untuk pengajaran kendiri diisi oleh guru dan juga pembelajaran murid yang akan sama-sama dibincangkan bersama-sama dengan pembimbing dan juga guru yang dibimbing. Itu dia punya peranti urutan dia. Jadi saya fikir itu gambaran. Detailnya bila kita bincang kitaran bimbingan ni minggu depan lah, insyaAllah. Mungkin kita pergi agak detail untuk perkara tersebut. Okay. Kalau saya nantilah kemudianlah saya boleh kongsikan dalam LMS itu di manakah letaknya toolkit. Saya ingat ada tuan-tuan dan puan-puan dah go through. Saya masukkan di dalam saya gunakan buku, gunakan aplikasi buku dalam LMS itu untuk melihat semua toolkit untuk pengenalan. Untuk pengenalan, yes. Untuk pengenalan. Okay, setakat ni, ada apa-apa Encik Zul? Kalau rakan-rakan kita bertanya ke apa ke, ada ke? Setakat ini belum lagi rasanya. Tak ada soalan dalam chat, tak ada. Ya. Tak ada Ya. Jadi kalau ada nanti kita boleh, kita Baik. meraknikan lah kan. Kalau Ya, ada. ya. Ini pakai baju CDL lah Zul. Ya. Saya pakai baju CDL lagi ni. Saya tak pakai baju CDL. Jangan nak pakai t-shirt Kansas tadi. Merah tu kan. Takut kejut lah kawan-kawan. Tak pernah orang tua ni pakai baju merah. Baju Baju merah. Kansas kan. Daripada Kansas. Okey. Ini saya ingat saya dah bincang. Faktor kejayaan. Cara umum.
hari ini kita akan pergi agak detail. Cuma saya nanti nak pendekatan saya pada hari ini ialah saya cuba untuk memberikan beberapa apa ni pemikiran tentang faktor-faktor kejayaan ini supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat bertanya kepada diri sendiri, okay, setakat mana persediaan kita untuk kita uh, merangkul ke istilah dia, untuk kita embrace, ya, kita nak menggaraplah lebih tepat, okay, menggarap faktor-faktor kejayaan ini, sebab ini sudah dikenal pasti oleh kajian-kajian dalam tempoh lebih 20 tahun, ya, yang mengkaji tentang model ini, dan mereka mendapati bahawa faktor-faktor ini, perkongsian, komunikasi, kepimpinan, bimbingan, kita punya kitaran, bimbingan, proses bimbingan itu, peranan data, okay, peranan buku panduan. Buku panduan dalam bahasa Inggerisnya ialah instructional playbook. Okay, instructional playbook. Nanti saya sharekan buku yang berkaitan khusus untuk instructional playbook, dan yang penting, yang tak kurang pentingnya ialah sokongan sistem. Ya, sokongan sistem ni sangat penting. Kalau tak ada sokongan, kita tidak boleh menjalankan bimbingan ini di institusi ataupun di sekolah. Jadi sokongan daripada pihak sekolah sangat-sangat penting. Okay. Bahagian perkongsian ni saya ingat saya dah bincangkan. Okay. Kalau nak lebih lanjut nanti boleh boleh lihat bahan-bahan di dalam LMS, dan juga nanti saya kongsikan buku yang banyak menceritakan dengan detail tentang prinsip-prinsip yang ada dalam partnership tersebut. Okay. Ini dia punya perkongsian tu yang kita dah bincangkan pada minggu lepas. Hari ini saya nak fokus agak detail, bukan detail lah, agak sebab saya dapati kekuatan yang ada dalam dalam model ini sebenarnya apa yang dibuat oleh Jim Knight, dia telah simplified. Bukan maksudnya simplify all the principle into a very kita panggil understandable narrative. Nanti saya tunjukkan. Saya sengaja petik buku beliau untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebentar nanti. Jadi persoalan kita, apakah peranan kita dan di manakah kita berperanan. Okay, saya ambil daripada buku beliau. Nama bukunya ialah The Definitive Guide to Instructional Coaching, 7 Factors for Success. Jadi cikgu boleh, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada buku ni, kena belilah. Beli di Amazon senang. Nak beli dalam bentuk e-book boleh, nak beli dalam bentuk fizikal pun boleh. Tapi buku ni sangat sangat penting. Jadi buku ni diterbitkan pada 2022. 2022. Kan berapa harga ni tu buku ni? Dalam 100 lebih tu. Tak mahal kan? 100 lebih je. Murah je. Ditulis ni pengalaman 20 tahun kan, lebih 20 tahun kita beli dengan harga 100, murah lah tu. Kita dah menyematkan masa kita 20 tahun. Kita tak lalui 20 tahun itu dengan membaca buku ni, kita dapat menggarap pengalaman 20 tahun Jim Knight dalam melaksanakan
model bimbingan instruksional ini. Jadi kalau dilihat daripada pengenalan ini, beliau banyak merujuk juga buku-buku daripada tokoh-tokoh, sama ada tokoh-tokoh tu daripada bidang pendidikan, bidang perniagaan, bidang psikologi, sosiologi, cultural anthropology dan juga falsafah. Falsafah. The philosophy of science. Science bukan science apa itu? Ilmu falsafah. Okay, seperti Richard Bernstein, Peter Bloch, David Bohm, Ren Asia dan Paulo Ferrari ni popular. Kan saya akan sharekan buku dia. Paulo Ferrari dan juga Peter Singer. Peter Singer ni kita tahulah the fifth discipline. Dia pernah menulis buku yang terkini, dia menulis bersama-sama dengan Michael Fullan. Okay. Okay. Jadi nanti buku yang pertama yang saya ingat kita perlu bedah nanti ialah buku inilah, The Definitive. Sebab cara penyampaian berkaitan dengan the 7 factors itu sangat mudah dipahami. Berbanding dengan buku-buku yang sebelumnya ini. Kalau kita baca buku-buku yang sebelumnya ini, Tuhan yang tahulah. Sama macam kita baca buku John Hattie lah. John Hattie kan kalau kita baca buku, dia punya buku Visible Learning. Oh, ya Allah. Very challenging. Kemudian, untuk itu yang berkaitan dengan the partnership principle. Partnership principle ni is a very powerful dan very impactful. Okay? Jadi sebab tu diberikan penekanan juga dalam buku ini. Kemudian yang kedua ialah dari segi beliau juga mendapatkan idea-idea daripada beberapa tokoh, khususnya Edgar Schein. Buku-buku beliau ini nanti saya akan kongsikan, banyak menceritakan tentang bagaimana kita berhadapan semasa kita melaksanakan bimbingan. Sebab dia nak kaitkan dengan the 7 factors itu. Bila kita melaksanakan bimbingan, kita akan dapati ada elemen-elemen ni kita panggil resist ideas. Maksudnya dia tak mau menerima perkongsian idea yang dikemukakan oleh pembimbing. Kerana mungkin pendekatan yang digunakan oleh pembimbing itu, dia menganggap diri dia sebagai pembimbing itu lebih baik daripada yang dibimbing. Ini akan menimbulkan satu konflik yang dikenal pasti oleh Schein. Edgar Schein ini boleh merencatkan proses bimbingan. Sebab tujuan kita melaksanakan bimbingan ini ialah kita cuba membantu guru-guru untuk belajar bersama-sama untuk melakukan sedikit sebanyak perubahan dari segi the professional practices, dan di situ nanti perlu ada, itu yang sebab itu ada satu prinsip yang penting yang dikemukakan, iaitu dia panggil equality, persamaan. Jadi kita pembimbing dan juga guru yang kita bimbing, rakan yang kita bimbing itu sebenarnya sama. Kita anggap sama. Okay? Sebab tu beliau telah menulis sebuah buku, Edgar Schein ini. Buku, saya cuba baca juga buku dia ni. Boleh tahan juga kan, sebab dia very philosophical tapi mudah juga dipahami. Saya petik daripada buku Helping ini. Helping ni maksudnya bagaimana kita nak membantu, how to offer. Bagaimana kita nak menawarkan sokongan, nak menawarkan bimbingan. Bagaimana kita ingin memberi. Dan bagaimana kadang-kadang kita perlu juga dalam masa memberi, kita menerima. Kita tak, sebab tu kita kena faham kadang-kadang kita juga banyak belajar daripada guru yang kita bimbing. Kita selalu pasang niat dalam hati kita, kita datang ni untuk sama-sama belajar.
Ya, kita pun nak belajar dengan guru. Sebab orang yang paling tahu tentang diri guru itu ialah guru itu sendiri. Jadi kita nak belajar dengan dia supaya nanti dia boleh cerita dengan lebih telus, lebih tulus tentang siapakah diri mereka. Sebab tu dia kata we all agree that trusting each other is important. Sebab tu perlu dibangunkan apa yang dikatakan sebagai saling percaya mempercayai. Okey? Sebab bila seseorang itu perlukan bantuan, kadang-kadang dia tak tahu yang dia sebenarnya perlukan kepada bantuan tersebut. Okey? Ada orang tu dia anggap dia okey, tak ada masalah. Kenapa pula ada orang yang nak bimbing dia sebab dia kata dia okey. Okey? Sebab tu bila dalam sesi perbualan, di situlah peranan kita nanti, kita nak membongkarkan, we want to dig deep inside to reveal the teacher's background dan sebagainya itu, tentang the professional background yang penting. Sebab itu kita tak tahu sama ada apa yang dikatakan oleh guru yang kita bimbing itu bagaimana. Kan? Jadi kita perlu ada satu kesediaan untuk kadar tersebut. Can you trust others to reveal what they know and not deceive you? Itu persoalan yang akan timbul dalam perbualan awal itu nanti. Kalau tidak ada trust, maka akan banyak on the surface discussion. Dia tak deep in the reality. Okay? So our existing relationship are disbalanced, easily upset in the conversation by withholding or lying. Jadi kita nak elakkan supaya ada isu tidak telus dan juga tidak tulus itu. Itu dalam buku beliau. Menariklah buku tu kalau kita baca. Understanding effective dynamic in one-to-one group or organizational relationship. Jadi kalau buku ni pun disebut banyak dalam penulisan Jim Knight. Jadi kalau berminat, pergi ke YouTube, boleh dengar sikit sebanyak apa yang dikatakan oleh Edgar Schein ini. Dia agak dah berumur lah. Tak tahu dia ada tak ada lagi, saya tak semak yang itu. Jadi ada temu bual ini. Jadi tuan-tuan nanti kalau berminat, pergi ke YouTube, type yang nama dia tu, nanti akan keluar senarai interview, perbualan. Untuk beliau menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan helping. Bagaimana kita memberi bimbingan dan kadang-kadang kita pun menerima bimbingan. Okey? Itu konsep yang menarik yang dikemukakan oleh beliau. Sebab tu dia dipetik oleh oleh Jim Knight sebagai seorang pakar dalam organizational development. Okey? Dekat MIT, Massachusetts Institute of Technology. Okey? Dia ni pakar dalam bidang pembangunan organisasi. Bila nak membangunkan satu organisasi, elemen helping ini sangat penting. Helping ni maksudnya sama ada you memberi bantuan, ataupun kadang-kadang untuk memberi bantuan kita perlu menerima bantuan. Barulah bantuan itu dapat dilaksanakan. Okey. Itu yang satu lagi ialah apa yang disebut oleh Carl Rogers. Saya tak jumpa buku ini. Carl Rogers ni, sekali jumpa saya akan kongsikan nanti dalam LMS. Tajuk buku dia sebab Jim Knight tak sebut secara spesifik tajuk bukunya. Dia panggil Way of Being. Saya cenderung untuk menggunakan istilah kemenjadian untuk istilah Way of Being ini. Untuk kita, untuk kemenjadian ini perlukan kepada kita hidup saling
bantu membantu, lengkap melengkapi. Okay? Jadi biasanya kita akan mempunyai prinsip-prinsip yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Jadi dalam konteks kita melaksanakan bimbingan ni, kita ada prinsip partnership itu, yang akan menjadi pedoman dan panduan untuk kita meneruskan proses bimbingan berkenaan. Dan yang menariknya ialah istilah humanizing learning conversation. Jadi kita dapati dia bersifat mutual, dua hala, mungkin juga pelbagai hala, dan dia dapat membentuk pendekatan perbualan untuk belajar secara lebih manusiawi. Humanizing ini ialah manusiawi. Kita menghargai manusia, guru-guru kita itu sebagai orang yang mempunyai harga diri, kan? Harga diri, ataupun dipanggil human dignity. Okay. Kemudian dalam menerangkan tentang faktor yang kedua, communication skills, okay, Jim Knapp mengatakan bahawa kemahiran berkomunikasi ini adalah sangat penting kalau kita ingin menjayakan bimbingan instruksional kita, sebab fokus bimbingan instruksional itu lebih kepada the professional growth. Bagaimana guru-guru dapat mengembangkan, dapat membangunkan, dapat memantapkan lagi dimensi profesional mereka. Okay? Sebab tu kedua-dua perlu faham tentang the teacher personal experience of change. Melakukan perubahan itu satu perkara yang sangat mencabar. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, tabiat yang kita gunakan, kemahiran dan tabiat yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu nanti banyak menentukan sejauh mana kita berjaya untuk membawa change, perubahan yang mungkin. Sebab itu dalam bukunya ini beliau telah memetik kata-kata daripada Christian Van Nieuwebers. Nanti saya sharekan buku dia. Saya sempat baca buku tu, dan beberapa buah buku yang dikemukakan oleh Christian Van Nieuwebers ni. Buku beliau menyebut bahawa perbualan semasa bimbingan itu adalah perbualan yang dirancang. Yang dirancang dengan teliti. Okey? Dia perlu melibatkan 3 kemahiran dalam sesi perbualan ataupun sesi bimbingan. Yang pertama ialah listening. Keupayaan kita untuk mendengar dengan teliti. Kalau kita tak reti nak mendengar, itu problem. Itu basic communication skill lah. Saya biasa pesan dengan pelajar-pelajar saya dulu, saya kata dalam pembelajaran ni kita kena amalkan the basic communication skill. Apa dia? Pertama, ada orang bercakap, dan yang kedua, ada orang yang mendengar. Kalau saya bercakap, awak dengar. Kalau awak bercakap, saya dengar. Jadi di situ baru ada the flow of information. Okay. Dan ada makna dalam kita punya interaksi. So, that's listening. Yang kedua ialah jangan suka menyampuk lah, satu lagi. Listening that means kita elakkan daripada kita banyak menyampuk ataupun kita interrupt the conversation. Yang kedua ialah kemahiran menyoal. It's very important. Questioning skills. Kita boleh menyoal, dan soalan kita tu bukan untuk membantu memberi jawapan kepada soal apa kepada guru berkenaan, guru yang kita bimbing itu, tapi lebih kepada untuk dia membuat refleksi tentang perkara-perkara yang mungkin sebab dia ada satu knowledge yang dalam bidang training ni penting. Knowledge tu dia panggil tacit knowledge. Tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang dikumpulkan melalui pengalaman. Biasanya seseorang tidak sedar bahawa dia mempunyai pengalaman itu. Sebab tu kalau melalui sesi conversation ini, perbualan itu,
secara sedikit demi sedikit tacit knowledge tu akan dapat ditonjolkan, dapat dibongkar semula. Okey. Jadi kadang-kadang the questions, soalan-soalan itu dapat membantu guru mengingatkan balik ataupun membongkarkan balik dia punya tacit knowledge, pengetahuan yang tersembunyi itu. Okay? Sebab after years of experience, katakanlah 15 tahun mengajar, banyak pengalaman yang telah dilalui oleh guru berkenaan. Jadi tapi mungkin dia tak sedar benda tersebut. Dan yang ketiga ialah balancing telling with asking. Jadi kita kena balance ni, maksudnya kita kena seimbangkan di antara memberitahu melalui soalan. Kan kadang-kadang kita macam bertanya, sebenarnya bukan bertanya, macam kita bagi dia, kita memberitahu dia sesuatu. So try to balance these three perkara tersebutlah ya. Ini yang disebutkan oleh Kristen Wayne Universe. Susah ni buat nama dia tu. Betul tak tidak? Okey, ni buku dia. Okey, buku beliau. Saya silap masukkan itu. Dalam buku beliau yang ditulis bersama dengan John Campbell. John Campbell ni adalah seorang coaching expertise juga. Dia expert dalam bidang coaching tapi lebih kepada executive coach. Executive coaching ataupun coaching for performance. Dia ni banyak gunakan grow model. John Campbell di Australia. Dia bertapak di Australia. Saya cuba cari buku dia tak jumpa, tapi saya jumpa buku dia bersama dengan Christian ini. Okay? Jadi dalam buku beliau itu, beliau menyatakan tentang mungkin saya silap. Saya silap. Apa ni? Saya silap. Saya tersilap kat situ. Nanti saya tengok kalau ada saya. Sorry. This is the right one. Sorry saya tersilap susun bahan saya tu. Selain macamnya bahan itu. Sama banyak-banyak. This is the right one. Sama. Okay. Nah, ini yang dipetik daripada buku ini, halaman yang ketiga dan keempat, yang menerangkan tentang peranan. Kita masih ada bercakap tentang part tu yang kedua, communication ya. Iaitu one-to-one conversation that focuses on the enhancement of learning, and development through increasing self-awareness and the sense of personal responsibility, where the coach facilitates the self-directed learning of the coachee. Maksudnya kita sebenarnya, kita cuba untuk, yang saya sebutkan sebelum ini, kita cuba membantu guru untuk belajar. Tapi kita tak mahu dia belajar, kita hendak dia menjadi self-directed learners lah. Dia belajar mengikut keperluan dia. Dan kita gunakan soalan-soalan disebut tadi sebelum ini, through questioning, active listening, and appropriate challenge in the supportive and encouraging climates. Jadi persekitaran yang disediakan dalam sesi perbualan itu adalah persekitaran yang penuh dengan sokongan dan galakan. Jadi guru-guru tak terasa diri mereka tu macam apa istilah nak dikatakan, macam terancam. Dia tak rasa diri dia terancam.
Dia rasa diri dia tu dihargai dan dia rasa yakin dan percaya bahawa pembimbing sebenarnya sedang berusaha untuk membantu dia dan dia kena belajar. Okey. Dan satu lagi ialah yang penting dalam pernyataan tersebut, ini daripada buku dia, Coaching in Education, buku 2012. 2012 dia tulis sebuah buku, dia tulis sama ada dia satu bab dia tulis dalam satu jurnal, okay? Dalam tajuk bab yang ditulis itu ialah Coaching in Education, tulis oleh When Neuwirth ni. Jadi educational leaders will immediately notice some important element within this definition. Definition yang di atas tu. First, educational leaders, sebab dia fokus pada leader guide tu. Tapi dalam konteks kita, kita boleh letakkan kita ni adalah juga pemimpin kan. Kita adalah pembimbing. Okay. Ultimately responsible for the enhancing learning and development. Kita mesti selalu ingat perkongsian ini, sesi bimbingan ini adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Belajar dan berkembang sama ada kepada diri kita dan juga kepada guru. Itu adalah peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan. Dia kata sebab tu dia kata learning and development opportunities. Okay. They will also be interested in encouraging high level of self-awareness. Dia ada apa kita panggil kesedaran kendiri yang tinggi. Dia ada personal responsibility, tanggungjawab kendiri, dan yang lebih penting daripada itu ialah self-directed lah. Jadi barulah dia akan berusaha untuk membaca, untuk membuat refleksi sebab dia sudah ada kualiti, dia tahu apa yang dia tak tahu, okay? Dan dia perlu mendalami, dan dia perlu membaca, dia perlu menelaah dan sebagainya. Okay? So, it's important. Sama ada kepada, dan ini nanti kalau dapat diamalkan juga, boleh dikongsikan dengan murid, okay? Dan juga staf yang lain dalam sekolah berkenaan. So, seperti yang disebutkan tadi, perlukan kepada persekitaran yang sesuai, persekitaran yang kondusif, yang menyokong proses pembelajaran tadi, the self-directed learning. So, coaching in education, ini dia punya apalah. Dia kata, therefore, can be powerful way of empowering learners, increasing engagement, and creating positive learning cultures. So, sebenarnya, sesi bimbingan adalah sesi membudayakan pembelajaran. Ya, membudayakan pembelajaran. Pembelajarannya macam mana? Pembelajaran terarah ke diri. Maksudnya datang daripada dalam. Bukan dasarkan daripada luar, tapi inside out. Datang daripada dalam diri seseorang itu, dia sedar apa yang perlu diperbaiki, dia pun mencari melalui pembacaan dan sebagainya. So, Encik Zul, ada maklumat daripada chatting? So far tak ada lagi kot. Belum ada soalan. Ada. Peserta boleh bertanya juga ya kalau di mana-mana ruang itu sementara Cikgu, apa puanku kata harga 300 plus buku yang mana tu? itulah buku tadi yang bertanya harga tadi tu. Oh, Mungkin definitif. harga mungkin harga dah Ah, naik lah tu. Masa tahun sebelum tu memang 100 lebih. Yalah. Itu Apalah, Sheila kata 300 lebih. itu peluang lah kan kita nak Hmm. melabur. Itu yang kita kata kena self-directed tadi tu. You Betul. know, when Hmm. you spend some amount of money for your readings, for the books you want to read, itu sebenarnya satu pengorbanan Hmm. yang sebenarnya nanti dapat kita reflekskan dalam diri kita untuk semasa kita melaksanakan bimbingan. Itu. Dan satu lagi Encik Zul, bila saya baca buku-buku Christian Van Neuwirth ni, Hmm. saya jumpa dia
membuat satu model bimbingan tapi berasaskan pada prinsip Islam. Terkejut tak kita dengar? Hmm. Ha, ini Ya. dia punya model. Hmm. Ya. Dia panggil Irsyad Coaching Framework. Hmm. Saya sedang mengkaji, sedang cuba memahami. Sebenarnya it's very interesting. Dia sebab uh, dia base project ni di Yang Dubai. Yakin Institute tu ke? Ini bukan Yakin Institute ni, Zul. Kan? Ini Yang projek lain. lain. Dia Okey. bersama dengan Raja'ah Al-Loha. Hmm. Okay. Dia buat satu model yang begini, nampaknya menarik. Tapi yang menariknya ialah dia masih menggunakan prinsip partnership. Hmm. Kat keliling tu kan. Hmm. Ha, Ya. The partnership principle tu menjadi apa dia? Dia punya asas. Frame. Frame dia tu. Dan sebenarnya apa yang kita bincang ni sebenarnya ada di dalam model ini. Kita kata discovery itulah kena pasti kan. Hmm. Intention tu matlamat. Pathway tu maksudnya nak kena belajar. Perlu ada effort untuk membuat peningkatan dan sebagainya. Sebenarnya benda tu nanti kita boleh olah lah. Sebab New Birds ni, dia ni seorang yang pakar juga dalam interculture coaching. Hmm. Saya baca buku-buku dia kan, dia kata dia minat dalam interculture. Sebab the Western culture and the Islamic culture ni dia ada persamaan dan ada perbezaan. Sebenarnya prinsip-prinsip yang ada dalam partnership tu senang bersifat universal, boleh diterima oleh semua agama sebenarnya kan. Jadi sebab tu saya nampak dia menarik lah model ni. Nanti kalau ada masa nanti kita boleh bincang lah kemudian. Dia gunakan istilah jihad tu. Istihad, jihad, tikishaf, apa tu, niat intention lah. Okay. So itu faktor yang kedua. Jadi cara Jim Knight kongsikan dia punya bahan ialah dengan merujuk kepada buku-buku ataupun rakan-rakan sarjana yang lain dipadukan. Sebab tu bila kita tengok prinsip-prinsip ni sebenarnya dia bukan stand alone tapi dia sebenarnya adalah hasil daripada gabungan beberapa pemikir-pemikir, mungkin ahli falsafah ke ya. Ada sarjana lah. Ada apa ni kita panggil sarjana lah ya. Thinkers dan sebagainya itu dia orang digabungkan. Jadi dia kemukakan kepada kita dalam bentuk yang mudah dipahami. Kalau kita nak baca buku asal itu boleh tahan juga lah kan. Okay. So the third factor ialah pembimbing ini sebagai pemimpin. Pembimbing ini memang saya petik direct daripada buku dia. Ya. Saya petik direct daripada buku dia supaya nanti bila tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku ni nanti boleh rujuk pada apa tu lah halaman yang ke-8 ya. Halaman yang ke-8 itu dan elemen leadership ini kalau kita lihat dikaitkan juga dengan sebab dalam sesi perkongsian kita dengan guru dalam sesi bimbingan itu yang diingatkan oleh apa tadi Algeshan tu apa dia kata kena hati-hati dari segi meletakkan diri kita jangan lebih tinggi daripada guru. Sebab tu dia sebut dengan jelas kat sini who engage in equal status. Itu sangat penting. Sebab kadang-kadang untuk kita menjadi pemimpin kita tak perlu kepada jawatan pun. Ada buku kan dia panggil buku leader without apa ni leader apa istilah dia lupa dah buku dia. Biasa saya sebut dulu. Pemimpin tanpa jawatan. Okay, orang ikut dia bukan kerana jawatan dia tetapi kerana idea dia. Kerana idea dia orang ikut dia. Dia tak perlu pada jawatan. Dan orang lebih senang mengikut seseorang yang dianggap sama lah. Sebab tu
dia kata especially for coaches who engage, the leadership is more complex than what we might think. Sebab kita kena ingatlah bahawa, selalu ingat bahawa leader without a title. Ada buku dia. Leader, dia ni motivational books lah. Leader without a title. Dia kata Mong apa ni, Sami menjual dia punya Ferrari. Dia pakai Ferrari pun tak ada ketenangan. Tapi bila dia jual Ferrari tu baru dia jumpa ketenangan. Okay. Okay. So, Dia Mark who sold his Ferrari, doktor. ada kan? Ya betul. Siapa nama dia tu? Lupa. Robin Sharma. Rubin Sharma, baru saya ingat balik. Ya Allah. Saya memang dulu banyak baca buku dia, Puan Sheila. Ingat betul idea-idea dia tu. Okay. So dia ada tulis buku A Leader Without Title. Jadi kita ni adalah pemimpin yang tak ada jawatan. Tapi guru-guru menganggap kita ni we can lead them. We can lead them. Sebab tu yang dikatakan oleh Jenat di sini ialah walaupun kita have the equal status, kita menggunakan perbualan peer to peer with others. Tu tadi dia kata conversation with others. Okay. Tapi sebenarnya kita sedang menjadi seorang pemimpin dalam bentuk, dan saya kata tadi dalam bentuk ideas, dalam bentuk the principle. Okay. Sebab tu dia kata I divide leadership into two parts. Dia membagikan kepimpinan tu kepada dua bahagian. Satu memimpin diri sendiri dan satu lagi adalah memimpin orang lain. Okay. Maksudnya kalau kita berjaya memimpin diri kita, lebih mudah kita ingin memimpin orang lain. Sebab orang nampak apa yang kita buat. Okay. Kadang-kadang walking the talk ni pun penting lah. Kan? Kita walking the talk. Okay. Kita melaksanakan apa yang kita katakan. Yang kita cakap, prinsip yang kita pegang. Jadi pada perbalan kita, daripada cara kita meraihkan guru-guru tu, dia nampak we are seorang yang mempunyai prinsip. Sebab tu kita dia kata di sini, we need to know our purpose and the principle. Okay, how to use our time effectively, penggunaan masa kita, how to take care of ourselves, itu maksudnya how we lead ourselves lah. Kita jaga diri kita kan. Jaga diri ni macam-macam lah. Kesihatannya, emosinya, dan sebagainya lah. And how to develop habits that enable us to do things, these things. Bagaimana kita nak membina tabiat berkenaan. Jadi sebab tu untuk menjadi pemimpin ini, kita perlu memimpin diri kita supaya prinsip-prinsip yang kita sebut tadi itu dapat kita amalkan, hayati, okay, dan we take care of ourselves very seriously, okay. Because dia kata to lead others, we need to make good decision, okay. Interact with others in the way that expand our capacities. Itu dia kata leadership tu. Walaupun tak ada kata orang nampak, bila kita berinteraksi dia nampak. Okay, how we expand our capacities, foster deep knowledge, okay, deep knowledge, okay, and deep implementation, and create alignment with others. Kita ada buat penyelarasan, okay, dengan rakan-rakan yang kita bimbing itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai how we lead ourselves. Yang seterusnya disebut juga dalam buku ini, dia kata when coach kindly and empathy help a teacher to find self-efficacy. Yes, the self-efficacy is very important. Very, very important. Dan lebih important lagi kalau kita boleh create a collective self-efficacy. Okay. Sebab tu membina keyakinan, keupayaan diri ini
keyakinan dan keupayaan terhadap keupayaan diri ini, iaitu self-efficacy sangat penting. Di situ jugalah faktor-faktor yang dapat membangunkan the teacher autonomy. Teacher autonomy. Teacher autonomy is very closely related to their self-efficacy. Dia tak begitu terikat dengan the punca kuasa and all sort of things lah. The birokrasi punya isu. Guru-guru yang ada autonomi ni, dia boleh buat keputusan dia sendiri within the sistem yang ada lah. So membangunkan self-efficacy ni sangat penting sebab kita kena bantu cikgu. When a teacher high expectation compel a student to believe she can be more than she realizes, when a coach commitment to self-improvement help him better coach teachers so that the student improve. Okay. Dan disitulah nanti kalau kita lihat bagaimana pemimpin dan guru dapat berganding, engage, dapat bekerjasama, dapat berganding untuk memperbaiki sebenarnya proses pembelajaran anak-anak. Kalau kita sebenarnya kita ada panggil saintly heroes, kita nak panggil apa yang kita panggil idola ke apa ke, kan? Orang yang kita selalu jadikan sebagai contoh teladan. Kalau dalam Islam, contoh kita mengikut tengok Nabi Muhammad lah kan, kita nampak bagaimana Rasulullah dapat membangunkan potensi orang-orang yang biasa saja. Macam Sayyidina Bilal, dia bukan orang hebat pun, dia hamba abdi. Tapi dia dapat membangunkan potensi Bilal itu menjadi seorang yang hebat. Maksudnya dia ada keupayaan untuk yang tadi itu. Membangunkan self-efficacy. Membangunkan keyakinan terhadap kemampuan diri. Okay? Jadi masing-masing kita ada kita punya hero kita masing-masing lah kan, saintly hero. Biasanya kita punya saintly hero ni orang yang baik-baik, orang yang menjadikan dunia ni lebih baik. The fight to make the world a better place. Okay? Dan di situ jugalah dikatakan bahawa prinsip-prinsip perkongsian itu selalu kita jadikan sebagai panduan dan amalan. To lead with the partnership principle in mind is to hold up hope. Jadi kita hope ni nanti saya akan sentuh dalam perkongsian Paulo Freire. Okay? That the world can be and will be better. Can and will be better. Jadi kita nak jadikan kehidupan kita ni lebih baik. So that is a very powerful explanation yang dikongsikan oleh Dr. James Knight dalam bukunya ini. Okay? Nanti kalau nak tengok dari segi, saya ingat saya kongsi teruslah buku Paulo Freire ini. Ini soal lagi. Dia ni banyak bincang, orang tak faham praksis tu kan, sebenarnya dia salah seorang yang mengemukakan praksis bersama-sama dengan Marxism, Marx, yang kita panggil guru komunis tu. Max Weber. Apa? Max Weber. Kau tak silap saya lah. Marxis tu lah yang Weber. tu. Saya baca buku apa ni, si Richard Benting tu, saya pening kepada saya. Very philosophical, dia sebut tentang Aristotle, sebut tentang saya kata. Tapi saya cuba jugalah. I tak surrender, saya cuba fahamkan juga. Tapi kalau mengikut yang ni mudah sikit lah. Kalau Paulo Freire ni dia daripada negara Brazil. Masyarakatnya masyarakat yang tertindas. They are under the oppressed. Ya? Kalau ada the oppressed and the oppressor lah kan. Negara dia, rakyat dia tertindas. Jadi bagaimana nak membangunkan jiwa, nak membebaskan jiwa rakyat yang tertindas ini. Itu yang dia menyebut tentang praxis is revolutionary. Dia kata
boleh merubah. Revolutionary ni perubahan yang agak besar, agak apa kita panggil, agak transformation lah. Transformation lah, sebab tu dia ada perkataan transform tu kan. It reflects, dalam praksis dia ada elemen reflection dan ada elemen action dan ada elemen real life. Sebab tu dia kata its reflection and action upon the world in order to transform it. Bagaimana kita nak merubah? To speak a true world is to transform the world. Itu dia punya apalah pemikiran dia. Sebab dia cuba bandingkan di antara manusia dengan haiwan. Berbeza dia kata, sebab manusia ni ada keupayaan untuk mewujudkan, dikatakan sebagai dia panggil istilahnya ialah collective practice. Dia tak disebut kat situ. Dalam petikan yang lain ni disebut kat situ. Dan human activity consists of action and reflection. It is practice. Jadi kalau kita nak faham practice tu, nanti bila kita membimbing cikgu, kita mesti faham reality, the real life. Sebab tu dalam kita punya kitaran bimbingan tu kita ada mengenal pasti itu. Sebab kita nak faham the reality. Okay? Amalkan juga reflection dan bincangkan bagaimana kita nak melakukan perubahan dalam bentuk tindakan, menetapkan matlamat dan sebagainya itu. Okay? Itu dia punya apalah idea. Daripada boleh juga beli buku dia ni, Paulo Freire ni, Pedagogy of the Oppressed. Dan beliau juga mengemukakan beberapa prinsip yang menarik, tapi prinsip ni banyak memberikan fokus kepada dialog. Sebab tu Paulo Freire di antara tokoh pendidik, kita panggil sarjana dalam bidang pendidikan, yang mempromosikan tentang penggunaan dialog dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu juga yang digarap oleh Jim Knight dalam dalam prinsip perkongsian itu. Dia ada mengemukakan 5 perkara. Humility. Okay, people who lack humility cannot come to the people, cannot be their partners in naming the world. Dialogue cannot exist without humility. Sebab tu pentinglah kalau kita nak melaksanakan bimbingan, kita perlu ada kualiti tawaduk ni lah. Kita merendahkan hati ataupun kita merendahkan diri. Sebab tu kita kena anggap guru kita tu sama. Sama dia punya ada prinsip kita panggil prinsip equality tu kan, persamaan. Kemudian perlu memberikan harapan, membina harapan dalam proses kita melaksanakan bimbingan. Dalam kita memimpin tu kita perlu memberikan, dikatakan tadi, ingat tak, menyediakan satu persekitaran yang kondusif. Tapi di sini Freire menyebutkan tentang a climate of helpfulness. Okay, hope. Kita kena elakkan daripada climate of hopelessness. Hopelessness saja. Siapa nama Martin? Saya baca buku hopelessness ni, Martin, ya Allah, lupa dah. Dia ada sebuku tentang, dia bagi contoh macam macam masa dah habis tu habis ni tu. Kena ingat saya. Ada lagi Itulah, banyak masa slide dia. dia panjang ni. Tak apa. Saya Nanti cuba kalau lagi. tak habis, kita sambung minggu depan sikit. Betul lah. Tapi ni penting juga lah kita tahu Ya. bahawa memberi harapan. Memberi harapan
kepada seseorang itu sangat penting. Kita memberi harapan. Sebab ada satu peringkat, kadang-kadang kita rasa hopelessness. Kita buat apa pun tak jadi. Kan? Semuanya dah ditetapkan. Semuanya telah ditentukan oleh orang atasan. Kita ikut je. Tak ada perubahan apa-apa. Di situlah benih-benih hopelessness tu. If the dialogue expect nothing to come to their efforts, their encounters will be empty, sterile ni tak ada apa-apa lah ya. Kosong. Bureaucratic, dia disebut bureaucratic dan tedious. Ini saya kata dialogue must come with hope. Okay. The third principle is faith. Faith ni keyakinan, percayaan yang benar-benar tertanam di dalam jiwa seseorang kan. Dia kata faith in people, kita yakin kepada seseorang, individu ataupun keseluruhannya, iaitu kita percaya manusia itu ada harga diri, ada dignity, okay, is a very requirement for dialogue. Jadi barulah di situ terbuka pintu dialog. Okay, dialogical belief in others, but even meeting them face to face. Ini maksud kita akan mengamalkan dialog dalam kita punya sesi bimbingan. Salah satu elemen yang diingatkan oleh Ferrari ini ialah faith. Faith, percaya bahawa manusia itu mempunyai harga diri, the human dignity. Yang kedua ialah kasih dan sayang. If you do not love the world, if you do not love life, if you do not love people, I cannot enter into dialogue. Kan? You cannot enter into dialogue. If I do not love the world, if I do not love life, if I do not love people, I cannot enter dialogue. Dialog itu hanya boleh bermakna dan berkesan kalau dianya apa kan kita panggil, dibugarkan dengan kasih dan sayang. Itu kan. Cantik kan dia punya apa tu. Dia. Dan yang akhir sekali yang tak kurang pentingnya ialah pemikiran kritikal. Sebab kita nak memulihkan orang yang tertindas ini. Tertindas ni dia very subjektif. Kan? Tertindas ni maksudnya dia rasa diri dia macam tak boleh buat apa. Hopelessness tu. Kan? Jadi macam mana nak membebaskan seseorang itu daripada hopelessness. Salah satu lagi ialah kita membangunkan the critical thinking. Only dialogue is capable of generating critical thinking. Sebab itu nanti dalam sesi dialog itu, maka seseorang itu dapat mengamalkan, bukan setakat mengamalkan, tetapi dapat memupuk pemikiran kritis. Kalau kita tengok 4 C tu, Zul, salah satu C itu ialah pemikiran critical thinking. Okay, pemikiran critical. Okay. So saya ingat itu jelas dan yang dikemukakan oleh Paulo Ferrari. Saya sentuh sikit lah kot yang ini buku yang saya kata very philosophical, tapi saya nak ambil satu petikan yang ada dalam buku tu. Saya tak boleh sebut halaman. Buku yang saya dapat ni tak ada halaman. Ya, tak berhalaman. Jadi saya tak dapat nak rujuk halaman yang keberapa. Tapi di sini dia sebut collective practice. Ini saya sebut dalam Paulo Ferrari, dia sebenarnya disebut oleh Richard Bernstein. Bernstein ni sebut tentang collective practice. Sebab dalam collective practice ni kita akan mewujudkan satu kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan yang luar biasa. Iaitu kekuatan yang boleh membuat perubahan yang agak kuat, yang powerful lah, yang sangat memberi kesan. Tapi dia nasihatkan kita, if you want to the change, okay, to the change. Sebab practice ni something to do with the change. Kita nak buat perubahan. The way to solve the problem you see in life is to live in a way that it will be make
it will make what is problematic disappear. Maksudnya kalau kita tengok cikgu kita tu ada masalah, ialah kita kena sama-sama menyelami. Dia panggil sekarang ni, dia panggil apa? High emotion. Tuan Sheila, dia ada konsep emotion kan. Kita kena immersekan diri kita. Immersekan diri kita di dalam perkara itu, baru kita dapat memahami perkara tersebut, dan di situlah kita dapat penyelesaian. Kalau tidak, kita tak akan nampak penyelesaian. Kita hanya tengok daripada luar. Kalau kita berada di dalam perkara tersebut, barulah kita dapat menyelesaikan. Itu adalah salah satu elemen yang penting dalam praksis. Sebab ada perbincangan ni, apa benda praksis ni. Praksis itulah tadilah. Dia berkaitan dengan reflection, real life and action. Tapi di sini Richard Wittgenstein ni dia buat dengan, dia menggunakan apa ni, kata-kata daripada Wittgenstein ni semua filosofer ni. Bagus dia punya petikan berkenaan. Seremban hujan Azul. Alhamdulillah. Ipoh tak Sebab hujan eh? panas, tapi mendung, dah nampak mendung, tapi tak tahulah hujan ke betul lah. tidak. Memang panas sekarang. Itu yang kita kata apa dah, berkaitan dengan apa tadi, dengan self efficacy. Kemudian kita pergi kepada faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini adalah apa tu, impact cycle. Impact cycle ni saya tak nak bincang hari ni apa. Hari ni saya nak, insya-Allah minggu depan saya akan pergi lebih mendalam. Cuma kita kena ingat bahawa dalam kitaran bimbingan ini dia ada 3 peringkat. Yang pertama kena pasti, yang kedua belajar, yang ketiga meningkatkan. Okey. Yang seterusnya buku instructional playbook. The instructional playbook. Ini saya akan sentuh. Cuma dalam kandungan buku ni taklah rumit sangat. Okay? Taklah rumit sangat. Dia hanya mengandungi 3 perkara yang penting dalam buku bimbingan, dalam buku instructional ini. Pertama, dia short list of high impact teaching strategies. Masalahnya ialah macam mana kita nak mengenal pasti high impact teaching strategies. Kan? Itu yang ada challenge kat situ. So dan saya cadangkan nanti dalam kumpulan kita ini, kita form a group and each group will come up with their own instructional playbook. Tak perlu buat cara individu lah. Kalau buat individu, saya agak apa sikit lah ya. Kalau kita buat dalam bentuk yang kolektif begitu, rasanya lebih mantap lah nanti. Okay. Kemudian, a short list bukan panjang sangat, a short list of high impact teaching strategies. Strategi itu kita dah kena pasti. Sebab nanti bila kita membimbing guru, inilah yang akan kita kongsikan dengan guru. Kita tak datang dengan tangan kosong. Kita datang dengan instructional playbook. Itu penting. Kalau tidak nanti kita pun termanggu-manggu dan terkia-kia juga. Kalau cikgu tanya kaya saya ni nak guna strategi macam mana ni kalau keadaan yang macam ni, kalau isunya macam ni. Kan? Dan di situlah nanti kita kena semak kita punya instruction playbook itu dan dalam bentuk yang mudah dipahami. Mudah dipahami oleh guru dan boleh laksanakan. Sebab tu ada yang dikatakan sebagai checklist of the strategies yang kita kongsikan dengan guru. Checklist ni kalau nak buat strategi ini dia punya apa dia? Senarai semak dia. 1, 2, 3, 4. Sebab checklist itu membantu memudahkan pelaksanaan strategi-strategi tersebut. Okey? Sebab tu strategi itu mesti ada evidence based informed. Must be evidence informed. Mesti ada asas-asas kajian lah. Sebab tu nanti saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyemak
dalam buku yang ditulis oleh John Hattie, The Visible Learning, sama ada buku 2009 ataupun 2012. Nanti bila kita sampai kepada instructional playbook secara khusus nanti, nanti saya akan sharekan buku-buku berkenaan lah. Sebab dalam buku tersebut Profesor John Hattie telah mengenal pasti lebih 250 strategi ataupun inisiatif, dan dia telah kenal pasti apakah strategi-strategi ataupun inisiatif yang mempunyai impak yang tinggi terhadap, yang berpotensi merubah ataupun memberi impak kepada pembelajaran murid ataupun kepada pengajaran guru. Sebab tu nanti kita kena buat sikit homework dekat situ kan. Sebab tu instructional playbook ni very systematic, very powerful, dan itulah yang akan menjadi modal kita nanti untuk kita berkongsi dengan guru-guru, dan ianya tertiasa berkembang. Sebab tu dia kata the playbook is a living document. Berkembang. Sebab tu kalau kita ada team, kita boleh tambah, kita boleh cadangkan penambahan dan sebagainya. Sebab tu projek yang bagus ialah saya suka projek yang bersifat open source. Macam LMS yang kita gunakan tu, kita gunakan model tu adalah projek open source. Projek yang dibangunkan oleh satu dunia. Dewan Duduk satu dunia ni ada kepakarannya pelbagai, mereka menyumbang. Terbangunlah satu LMS yang hebat. Saya dah terlibat dengan LMS tu lebih 20 tahun. Sekarang ni dia dah versi berapa? Versi saya cek balik, lupa pula dah. Masa saya masuk join projek tu dulu versi dia 0.1 begitulah. Very early. Martin Governance tu daripada Australia pusat dia. So saya yakinlah kalau kita ada 30 orang, kalau kita dapat hasilkan dalam 10 ke 9 ke apa, instructional playbook ni pun dah powerful dah. Macam mana Zul? Kita buat secara kolektif tu Okay. Ya. Ikut by group. By group. Ni kita bagi peluang lah untuk peserta kita untuk apalah group. Saya ingat tak boleh habis tu. Ya. Saya nak berhenti setakat ni dulu. Okey. Untuk sesi sesi perkongsian kita pada petang ini, cuma saya nak go through the books yang kita cadangkan. Sebenarnya buku ni saya akan masukkan di dalam LMS. Okay, LMS. Saya cuba masukkan link juga sama ada pergi ke Google Books melalui Google Play tu ataupun dalam Amazon. Okay, ini buku yang pertama 2022, Definitive Guide to Instructional Coaching. Kita dah banyak tengok tadi sikit-sikit cadangan dia. Ini adalah buku The Instructional Playbook. Ditulis oleh beberapa orang yang saya kenal ni, apalah Sharon lah tu. Ya. Sharon Betul. selalu berkomunikasi melalui email. Tapi sekarang dia tak ada lah. Selalu jumpa tak Sharon? Haji, ada jumpa Sharon. Lepas itu, tapi Sharon dah macam tak tiba di bahagian ini. Dia pergi bahagian lain kot. Yang ada sekarang ni anak dia, Joffrey. Okay. Jadi dulu banyak Sharon lah yang communicate. Betul. Untuk coaching kita tu. Yes. So, this is the book. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia punya harga berapa, boleh beli lah kot. Saya cadangkan kena ada lah personal book untuk tu. Ini buku yang kedua. Buku yang ketiga ialah The Impact Cycle. Ini wajib lah, kena ada lah. Ini buku sangat penting. Okay. The Impact Cycle ni dia menceritakan tentang pitaran bimbingan secara detail. Sangat detail. Berserta dengan video-video. Dia tunjukkan macam mana nak buat bimbingan. Dia, siapa nama dia tu? Dia punya cikgu yang dibimbing tu. Krista.
Seorang lagi tu yang apa negro siapa? Negro tu bukan Krista. Krista dengan siapa seorang lagi tu? Hmm, Saya saya lupa dah nama. lupa dah. Dia dua orang. Hmm. Cikgu yang ni memang dia rakam kan, dia bagus. Dia tunjukkan secara real dengan cara apa melalui video. Jadi sebab tu, dan satu lagi dalam buku ni lah banyak toolkit. Saya ingat beratus lah toolkit, ada Hmm. checklist lah dan Ya, sebagainya di dalam sebab buku ni. sebab setiap satu subtopik tu dia ada checklist dia. Ha, Ya. jadi saya ingat buku ni buku wajib tu Ya. kena ada lah ni. Ada sebenarnya semua yang ada lah kan. It's very very powerful book 2017. Okay. Ini memang saya baca banyak kali lah. Satu lagi buku, A Reflection Guide to Better Conversation. Okay, pun bagus buku ni kalau nak faham tentang how to communicate lah, the effective communication. Okay, ada dalam buku ni dengan dia bagikan beberapa contoh, khususnya the 10 habits. The 10 habits of being effective communicator. Okay, how we transform the communication theory itu ke dalam bentuk praktis. Okay, ini buku yang keempat. Buku yang kelima pun tentang better communication, tetapi ini lebih kepada apa ni, untuk dia panggil coaching ourselves and each other to be more credible, caring and connected. Okay. Dia pun banyak cerita tentang apalah communication. Ada 2 buku tentang communication pada tahun yang sama. Yang seterusnya ini ialah dia nak menerangkan tentang penggunaan video dalam menentukan impak pengajaran yang berimpak tinggi. Dan kita dapati memang betul. Kita gunakan video kan so Ya, betul. Cikgu tu rakam video, kemudian ada setengah-setengah cikgu yang kita bimbing tu dia kata dia tak pernah tengok dia mengajar. Inilah dia kata kali pertama saya tengok saya mengajar macam mana. Kan? From there, sebab di situ kita tak gunakan kita tak gunakan dalam bentuk pencerapan biasa tu, terakam cikgu terakam, suruh dia rakam, so kawan dia rakam, kita tak ada pun dalam bilik darjah tu, dia rakam kemudian dia share macam mana dia nak rakam, tajuk apa dia nak rakam, biarlah dia buat yang terbaik lah, tentulah dia nak buat yang terbaik kan, nak share dengan kita. So it's very good. Buku ni banyak fokus tentang the high impact instruction menggunakan video. Seterusnya, this one ini pun sangat penting buku ni, High Impact Instruction 2013. Buku ni lebih awal keluar daripada buku The Impact Cycle yang tadi tu. 4 tahun kemudian. Jadi kita sempat baca buku ini dululah. Baca buku ni, dia menerangkan banyak juga tool-tool yang dikongsikan untuk kita mengenal. Sebab tu dia menggunakan, di sini juga dia menggunakan pendekatan backward design. Backward design, dia gunakan essential question, dia gunakan the big idea. Itu juga yang akan kita gunakan nanti semasa kita cuba mengemukakan pembelajaran bermakna. Sebenarnya tak lari daripada apa yang ada nanti. Okay? Itu buku yang seterusnya. Buku yang lain ialah Unmistakable Impact, A Partnership Approach for Dramatically Improving Instruction. Okay. Seterusnya buku lama. Ini 2011. Ini buku ni sebenarnya koleksi. Jim Knight ada satu bab saja dia tulis tentang coaching. Sebab dia adalah beberapa koleksi yang dikumpulkan. Dia sebagai editor, dia mengumpulkan artikel-artikel yang ditulis oleh beberapa sarjana
berkaitan dengan coaching. Dia pun menulis satu bab. Okay? Dia kata Coaching Approaches and Perspective 2008. Dan buku yang paling awal yang beliau tulis ialah pada 2007, iaitu Instructional Coaching, A Partnership Approach to Improving Instruction. Ni buku ni memang klasik lah. Ini memang klasik. Dia cara dia, kalau dah biasa cara penulisan buku, dia cara dia memang begitu. Dia akan bagi senario, dia akan bagi contoh, ya. Dia bagi bahan-bahan seperti worksheet, borang-borang, report dan sebagainya. Very apalah, resourceful buku-buku yang kita cadangkan ini. Nanti senarai buku ni saya akan masukkan dalam LMS dan tuan-tuan dan puan boleh boleh semak nanti. Zul, setakat tu dulu. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Dr. Haji Mustafa di atas perkongsian petang ni ya. Apa yang dapat kita simpulkan ya, terutama kepada peserta-peserta calon-calon bertauliah nanti ni dan juga peserta-peserta yang pasif yang ada di dalam sesi petang ini. Overview yang kita dapat lihat di sini, walaupun nampaknya ya, bagi saya sesi ini sangat penting ya, walaupun dia nampak banyak idea dan juga filosofi elemen ya, dalam kita nak menjadi seorang coach yang berkesan ini, efektif coach ini ya. Sebenarnya buku-buku itu dan juga kata-kata atau intipati buku itu dia inspiring tau, dia inspiring kita punya peranan kita dan menjawab kepada apa yang Dr. Haji sebut 3 perkara tadi. Siapa diri kita, apa peranan kita, di mana kita. Jadi semua tu dirangkum begitu rupa ya, sehingga kita dapat lihat bahawa bagaimana idea itu ya, selain daripada tacit kita punya tacit knowledge kita itu, sebenarnya inspiring tu datang daripada buku-buku itu yang dibuktikan kejayaannya hampir macam Jim Knight 20 tahun ya, punya kajian dan dikongsikan dalam bentuk itu ya. Jadi saya rasa itu sangat bermakna walaupun kita nampak theoretical, tetapi itulah sebenarnya perkara yang perlu dipegang. Dan kita sebagai coach ni sudah diingatkan dengan perkara-perkara yang Dr. Jimus sebut tadi. Kalau kita tak ada elemen-elemen penting, contohnya macam yang Paulo Pradi sebut tadi ya, pedagogy of the oppressed tu, dia kata praxis tu is a revolutionary. Maksudnya di situ kita bukan mengikut saja apa yang disebutkan oleh pihak atasan, tetapi kita boleh bertindak. Praksis itu you need to act. Action itu penting untuk kelas kita sendiri. Lebih mudah cakap begitulah ya. Dan juga kata-kata tokoh-tokoh yang lain tadi tu ya. Jadi bagi saya ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan boleh ulang-ulang tengok dalam video tadi dan juga bahan bacaan yang mungkin Haji akan letak di sana dan you all mungkin boleh tengok ya. Supaya memantapkan kita pergi ke sekolah tu besok you nak menjalani latihan itu ya, untuk menjadi seorang coach itu dah berbekalkan dengan ilmu yang cukup kuat. But it is ongoing process. Dia ongoing process. Dia tak boleh cedok sini sikit, tetapi you kena experience benda-benda itu ya. Jadi saya nampak tadi ya, orang-orang yang masih setia, yang sangat positif sejak dari kita mula buat ni Dr. Haji, masa kita buat PBD dulu, kita menggunakan impact cycle, walaupun impact cycle itu tidak begitu kita tekankan, tetapi sebenarnya elemen itu sudah pun Dr. Haji Mus kongsikan ya. Kita pergi ke Terengganu, kita pergi satu Malaysia lah ya, sebab itu jumpa Cikgu Ko, jumpa Cikgu Sheila ya, dan juga cikgu-cikgu yang saya tak sebut nama, minta maaf lah kalau ada dalam sesi ini ya. You all sangat positif. Itulah ya, bakal-bakal coaches yang cemerlang pada masa akan datang, hopefully lah ya. Jadi mungkin ada 1-2 soalan sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini. Kalau nak tambah, Dr. Azhar ada nak tambah? Oh ya, ada Dr. Azhar di situ. Silakan. Ada. Kalau ada nak tambah, nak bagi pandangan sikit tentang program kita, silakan Dr. Azhar. Mr. Richie ada ke? Richie? Tadi ada nampak nama. Tadi ada. Cik Nizal pun dah masuk tadi rasanya, yang
Nizal dah ya. Jika siapa-siapa yang ingin bertanya ataupun Sila kita apalah. Kita Ha? buka. Ha. Boleh cakap je tak apa. On your Tak, mic. and then ya, tak ada just masalah. your opinion. Tak ada masalah. Bolehlah buka gambar sekali boleh tengok. Sila. Don't worry. Tiga core masih di apa ke? Masih di Kelantan ke? Dengar. Ke dah. Tu cikgu. doktor. Ya. Tu cikgu ko. Masih di Kelantan, di PPD Ah, itulah ingat lagi cikgu ko very dynamic group. Ingat. Itulah Sebab you banyak cakap. Sebab tu kita ingat. ke? Ya ke? You banyak cakap kita ingat lah. Baguslah. Masa tu kan it's not easy lah kan. Challenging lah kita punya Waktu tu sesi tu. memang sangat challenging lah apabila Ah, bila belajar to impact me cycle tu PBD kan. is very The challenging. first step untuk fahamkan konsep tu memang sangat challenging. Itu Hmm, yang banyak betul. bertanya tu doktor. Tapi Ya, sekarang betul, okey lah, betul. memang faham lah cycle tu. Alhamdulillah. Good. Banyak tanya tu baguslah tu cikgu ko. Now your turn to share with others also after this. Okay, I try my best. Okey. Yang lain ada ke soalan? Sheila, ada apa-apa Sheila? Ni orang kuat PD ni. Tak ada doktor buat masa ni. Tak ada ya masa ni Cikgu Mira dia dah pindah ke apa ya? Ke Ya, KL. dia dah pindah ke Kuala Lumpur. Semalam dia bentang dia kata dia dah tak ada kat Seoul lagi. Mengkundan lagi dia dah pergi ke Ya, dalam pembentangan dia tak sanggup nak tukar nama sekolah pun. Saya yang kata kena tulis nama sekolah terkini, tak boleh guna nama sekolah lama. itulah. Sentimental dia lama kan, belas tahun kan. Ya, 14 tahun katanya. 14 tahun memanglah dia ada sentimental dengan sekolah dia tu. Tapi very good teacher lah dia. Very good. Yes, excellent. Willing to accept challenges. I thought she join us dalam Ah, kita punya coaching ni. Apalah dia next diperlukan, dia cohort lah. bagi masa. Dia mungkin dia sibuk kan nak apa tu, nak settle kat ni. Baiklah, Betul. baiklah, terima kasih Sheila. Kalau tak ada apa soalan lagi, ya, mungkin tuan-tuan dan puan nak rujuk sendiri di sana ataupun dah siap nak masak, nak pergi dapur. Ingat kita mungkin boleh tamatkan sesi ini pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Jimus atas perkongsian. Kita ada rakaman tu kan. Nanti kita akan sharekan dalam dalam MS. Yang pertama dulu sesi 1 tu dah ada video bagi rakan-rakan yang mungkin kelewat dan sebagainya itu boleh rujuk dalam Cik Wani dah rakam tadi yang sesi ni. Dah. Okey. Jadi begitu juga dengan rakan-rakan cikgu yang di luar sana yang menulis, yang involve lah walaupun sesi ini kurang lagi dengar suara, jadi mungkin pada minggu depan kita perlukan lagi banyak suara lah untuk bertanya dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Dr. Jimus, persembahan yang sangat menarik dan mantap yang kita boleh ikuti, dan juga rakan-rakan guru yang sabar menunggu daripada pukul 3 sehinggalah kepada pukul 4.44 pada petang ini. Jadi harap semuanya bersedia untuk sesi pada minggu hadapan. Boleh rujuk kembali dalam portal untuk ulang kaji dan sebagainya. Setakat Wani itu nak ambil gambar ke Wani? Saya nak mohon untuk buka gambar ni video lah untuk silakan. Nah, orang pertama Dr. Finas nampak tu. Sheila. Dr. Safinas kan? Sihat? Alhamdulillah sihat Tuan Haji. Kita pernah jumpa hari tu dekat masuk kita punya convention. Ya. Terima kasih join. Okay, saya ambil dulu yang ada. Boleh Ambil dulu yang ada. Betul. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Okay. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa. Jumpa lagi. Terima kasih Wani. Ya, semua. Terima kasih pada Cik Wani sebagai usia yang mengawal kita punya sesi petang ini So, jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada 22 hari bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih. Saya